Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam perkongsian maghrib di mana kita akan membaca dan membicarakan berkenaan tentang kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan juga amalan. Ahlan kepada sahabat yang berada di ruang komen, pada malam ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-68 menceritakan tentang sedekah. Apakah kelebihan sedekah? Jom kita lihat riwayat daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau riwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda. Sabda Nabi, muka surat yang ke-68 untuk sahabat-sahabat yang ada kitab. Muka surat yang ke-68. Sabda Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Wabda biman ta'ul. Wa khairus sadaqati an zahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Lalu riwayat ini daripada Hakim bin Hizam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang memberi, al-yadul ulya maksudnya tangan yang di atas. Tangan yang di atas merujuk kepada tangan yang memberi. Sabda Nabi, tangan yang di atas iaitu tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah iaitu tangan yang menerima. Maka moga-moga setiap daripada kita menjadi orang yang sentiasa memberi dan bukannya yang menerima. Amin ya rabbal alamin. Lalu daripada sini kita nampak di antara dua orang yang memberi dan menerima, siapakah yang lebih baik? Maka sabda Nabi SAW, orang yang memberi sentiasa adalah lebih baik daripada orang yang menerima. Daripada sini juga datangnya fadilat kelebihan pada waktu itu untuk bersedekah, pada waktu itu untuk berinfak kepada orang yang memerlukan. Seterusnya sabda Nabi SAW, wabda' biman ta'ul. Kita cerita tentang tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Daripada sini sebenarnya juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggalakkan umat Islam untuk lebih banyak memberi. Walaupun mungkin tak banyak dia ada, tapi berikan sesuatu. Kenapa? Sebabnya perbuatan meminta-minta yang boleh menjatuhkan maruah, boleh menjatuhkan kehormatan diri, sehingga menyebabkan yang memberi itu memberi dalam keadaan terpaksa, maka pada waktu itu adalah tidak digalakkan. Kadang-kala kita minta dalam keadaan memaksa, sehingga kan yang memberi pun terpaksa memberi dalam keadaan terpaksa. Dia memberi dalam keadaan terpaksa, maka pada waktu itu adalah tidak digalakkan. Bahkan kata Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim adalah haram. Bagaimana kadang-kala dahulu ketika mana ada yang meminta, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang sampai pada waktu itu halang kereta ataupun halang laluan, sampaikan orang tu terpaksa memberi, maka peminta yang pada waktu itu melakukan sesuatu sehingga seseorang pada waktu itu terpaksa memberi dalam keadaan dia tidak redha, maka hukumnya adalah haram. Namun apabila seseorang itu diberi tanpa diminta-minta, maka pada waktu itu tidak ada masalah, maka ianya boleh menerima tersebut. Lalu sebab itu sabda Nabi SAW tentang kelebihan sedekah di sini. Nabi SAW sebut memberi lebih baik. Sebab itu dibawakan dalam tajuk kitab ini, memberi lebih baik daripada menerima. Sabda Nabi SAW, wabda' biman ta'ul, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebaik-baik sedekah. Sebentar, okey.
dan mulalah daripada orang yang menjadi tanggunganmu. Apakah maksud dari riwayat ini? Bahawa ketika mana kita nak memberi sedekah, walaupun tak ada masalah untuk berikan sedekah kepada yang jauh, kepada yang tak ada talian kekeluargaan, namun sabda Nabi, kalaulah nak bersedekah, nak berinfak, wabda' biman ta'ul, mulalah daripada orang yang dekat dengan kamu. Daripada sini juga kita nampak bahawa sedekah yang diberikan kepada keluarga pahalanya berganda. Pahala sedekah pun dia dapat, pahala silaturrahim pun dia akan dapat. Dan selain daripada itu, untuk ahli keluarga yang terdekat adanya kewajipan nafkah yang kita panggil. Lalu dalam keadaan kita banyak bersedekah, banyak memberi, jangan lupa ada juga yang wajib, itulah dia memberi nafkah kepada pasangan, kepada anak, bahkan kepada orang tua, bahkan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Sabda Nabi SAW yang ketiga, barang siapa menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, walaupun dia memerlukan, tetapi dia isti'faf, dia menjaga kehormatan dirinya daripada meminta-minta. Sabda Nabi SAW, maka Allah akan menjaganya kelak. Allah akan selesaikan masalahnya walaupun selepas beberapa ketika. Dan yang keempat, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan padanya. Walaupun dia ada sedikit, tetapi dia merasa cukup, Allah akan mencukupkan keperluan dia. Maka daripada sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ada sesuatu yang saya tertinggal. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan daripada orang yang mampu. Ini juga poin yang sangat penting. Wa khairus sadaqah an zahri ghina. Jangan pula kita sendiri tak mampu, kita bagi sedekah. Sebab itu dalam perbincangan fiqh disebut makruh untuk bersedekah benda yang memang kita perlukan. Makruh. Kenapa? Sebab pada waktu itu akan ada kemungkinan kita pula terpaksa meminta-minta. Maka bila kita memerlukan, makruh pada waktu itu untuk bersedekah perkara tersebut. Sebab itu sabda Nabi SAW, sebaik-baik sedekah an zahri ghina, bila pada waktu itu kita mencukupi, keperluan kita mencukupi, kita takkan sampai meminta-minta. Sebab itu ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit di Mekah dan dia minta izin kepada Nabi untuk disedekahkan seluruh hartanya, kerana waktu itu dia hanya ada seorang anak perempuan. Nabi kata banyak, tak boleh. Dia minta 2/3, Nabi kata banyak, tak boleh. Kemudian dia pada waktu itu minta 1/3 untuk disedekahkan, pun Nabi kata as-sulus was-sulusu kathir, 1/3 pun masih banyak. Adalah lebih baik kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan berharta, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan alah, miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Lalu sebab itu, kadangkala apa yang kita tinggalkan, yang kita berikan kepada keluarga juga adalah sedekah dan juga ada pahalanya pada waktu itu. Okey. Dan kemudian poin yang terakhir kita nampak bagaimana Nabi menegaskan untuk seseorang itu memelihara dirinya. Kalaulah pada waktu itu dia tidak ada sebarang keperluan, maka janganlah dia meminta-minta. Pelihara diri dia, pelihara maruah dia. Bahkan Nabi SAW sebut, wa man yastaghni, dan orang yang benar-benar, orang yang merasa cukup, walaupun zahirnya nampak kurang tapi dia merasa cukup, maka Allah akan berikan kepadanya satu nikmat yang besar, iaitu nikmat merasa cukup daripada dunia. Lalu dia tidak terkejar-kejar dunia. Sebaliknya, kalaulah seseorang itu pada waktu itu dia tidak ada sebarang keperluan, tetapi dia meminta-minta, maka dia akan diberikan pada waktu itu rasa tamak dan rasa tak pernah cukup. Maka daripada situ satunya, dia menipu manusia dengan keadaan dia tidak memerlukan, tetapi dia meminta-minta. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, wa man yastaghni, dan orang yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan-urusan setiap daripada kita. Allah tunjukkan jalan keluar pada setiap kesulitan yang ada.
Kemudian riwayat yang ke-12 ini menceritakan tentang kelebihan dua perkara, beri makan dan beri salam. Beri makan dan beri salam. Dua benda ini adalah benda yang Nabi SAW sangat tekankan. Lalu sebab itu, ketika mana kita berada dalam masyarakat, kita janganlah tunggu, kalaulah kita ada lebihan harta, janganlah tunggu orang datang minta baru bagi. Sebaik-baiknya kita sentiasa memberi makan, sentiasa membantu, sentiasa memberi makan. Lalu daripada sini kita nampak memberi makan dan mengucapkan salam. Hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Apakah beliau berkata? Beliau berkata, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayyul islami khair? Bagaimanakah akhlak Islam yang paling baik? Apakah akhlak Islam yang paling baik? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Akhlak Islam yang paling baik ada dua, sabda Nabi. Memberi makan kepada orang miskin. Yang kedua, mengucapkan salam kepada siapa? Kepada orang kenal sahaja ke? Tidak. Sama ada orang itu kamu kenal ataupun orang itu kamu tak kenal. Ini adalah akhlak Islam. Sentiasa memberi makan dan sentiasa memberi salam kepada sesiapa pun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga ada dalam Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi. Lalu daripada sini Islam sedang mendidik kita untuk ada sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi. Lalu Islam bukan sekadar mengatur hubungan kita dengan Allah. Ibadah pada waktu itu, bersedekah, bukan sekadar hubungan kita dengan Allah. Namun Islam sebenarnya mengambil berat tentang hubungan kita sesama manusia. Lalu antara perkara yang boleh mengeratkan hubungan antara manusia, yang pertama adalah beri makan. Lalu beri makan kepada siapa yang dituntut, iaitu kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang fakir dan juga orang yang miskin. Kemudian kita nampak yang kedua adalah pada waktu itu membawa kesejahteraan dengan banyakkan memberi salam. Lalu beri salam, jumpa orang ni bagi salam, jumpa orang ni bagi salam. Walaupun orang nampak pelik, kenapa bagi salam? Adakah aku kenal dia? Tidak. Kita bagi salam bukan kerana kenal, sebab sabda Nabi, bagi salam kepada sesiapa pun sama ada kamu kenal ataupun tidak. Lalu moga-moga kita boleh amalkan dua amalan ini, sentiasa memberi makan walaupun apa yang kita mampu, tak perlu buat sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Kita pun dah baca hadis yang ke-11 tadi, Nabi sebut sebaik-baik sedekah adalah apabila kita mampu. Kemudian riwayat yang ke-13, bagaimana Nabi mengajar kepada kita untuk berdamai dan menghubung eratkan silaturrahim. Lalu tadi antaranya adalah salam dan beri makan, tetapi itu akan menjadi satu permulaan yang baik untuk orang yang jauh daripada kita, yang tak kenal. Tapi antara orang yang kenal, kalau ada pergaduhan bagaimana? Kita mesti menjadi orang tengah untuk mendamaikan dan mengeratkan silaturrahim. Hadis ini daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, muka surat yang ke-76 untuk sahabat yang ada buku. Sabda Nabi SAW, la yahil, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan saudaranya, maksudnya tak nak bertegur siapa, lebih daripada 3 hari. Lalu kedua-duanya bertemu, maka saling berpaling antara satu sama lain. Jangan begitu. Kalaulah tak nak bercakap pun sekurang-kurangnya beri salam. Sebab itu sabda Nabi, yang terbaik daripada dua orang yang sedang bergaduh ini adalah orang yang mula-mula memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu daripada hadis ini apa yang kita nampak? Islam tak pernah melarang kita membenci seseorang secara total, secara mutlak. Sebab pada waktu itu Islam faham setiap orang dia ada pada waktu itu sebabnya. Contohnya orang yang kena zalim, maka pada waktu itu takkanlah dia nak suka kepada orang yang zalim kepadanya, dia akan ada rasa benci. Namun Islam pada waktu itu berikan masa 3 hari untuk manusia selesaikan salah faham di antara mereka, untuk pada waktu itu manusia redakan kemarahan dia. Dan apabila pada waktu itu sekurang-kurangnya berjumpa, jangan berpaling, bagilah salam. Tak nak bercakap pun tak mengapa, sekurang-kurangnya berilah salam. Dan daripada sini juga kita nampak, maka apabila seseorang itu dia tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari,
maka amalan dia akan tertangguh dan tidak akan dibawa naik bertemu dengan Allah. Di manakah dalilnya? Hadis riwayat Muslim yang ada pada muka surat 78 ini, sabda Nabi SAW, tuftahu, pintu-pintu syurga dibuka setiap hari Isnin dan Khamis, lalu diampuni semua hamba-hamba yang tidak melakukan beberapa perkara. Hamba yang syirik akan diampun, yang tidak melakukan syirik akan diampunkan. Minta Allah tersasul tadi. Yang kedua, orang yang mana sedang bermusuhan, maka pada waktu itu amalannya tidak akan dibawa naik. Lalu malaikat akan berkata, tangguhkanlah dahulu amalan orang yang sedang bertengkar, bergaduh ini, sehinggalah kedua-dua mereka berdamai. Lalu Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang sedekah, kita belajar tentang memberi makan dan juga salam, dan kita belajar untuk mengeratkan hubungan silaturrahim. Moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang mana telah ada buku ini, tahniah. Namun kalaulah ada yang ingin memiliki buku ini, maka boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen, iaitu pada nombor Vital Book Academy Center, insya-Allah. Sangat bagus untuk memiliki buku ini untuk kita ketahui amalan-amalan yang merupakan sebaik-baik amalan. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.